Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainajwa binti Muhammad Azmi dan rakan sekumpulan saya Nur Syafiqah binti Sabahul Khairi serta Nur Insyirah binti Abdul Halim. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Astronomy in China. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa itu kepercayaan masyarakat Cina. Masyarakat Cina percaya bahawa alam ini sebagai makhluk yang hidup. Apa jua yang timbul dari satu bahagian alam akan dirasai oleh alam yang lain. Dalam kepercayaan roh nenek moyang diorang, orang Cina percaya bahawa roh-roh yang telah mati akan berhimpun secara kekal di langit. Mereka saling berhubungan dengan roh ini menerusi upacara pemujaan nenek moyang. Orang Cina juga percaya kalau ada anak cucu yang melakukan perkara yang tidak baik, maka nenek moyang diorang akan marah dan akan menurunkan malapetaka. Kebanyakan ahli astronomi terdiri daripada pegawai kerajaan. Mereka percaya bahawa langit atau syurga akan memerhati maharaja dan kerajaannya. Pemerhatian alam semesta telah berlaku kira-kira 1300 sebelum Masihi. Contohnya, Cat-Sing atau bintang tamu yang sekarang muncul sebagai Crab Nebula telah direkodkan pada abad ke-11 di China. Manakala, komet Halley hanya boleh dikesan dalam catatan China. Matahari juga direkodkan oleh orang Cina secara sistematik kerana mereka mempercayainya. Selain itu, gerhana bulan dan matahari turut direkodkan. Berikut merupakan gambaran gerhana matahari, Crab Nebula, komet Halley dan gerhana bulan. Petani menggunakan sistem kalender untuk pelbagai jenis tanaman yang memerlukan pengusahaan dalam tempoh setahun. Kalender lunar untuk upacara keagamaan dan kalender suria untuk musim-musim. Mereka juga menggunakan sistem 12 bulan bersamaan dengan 245 hari setahun. Sejak zaman Shang, mereka menggunakan sistem 10 hari waktu. Kemudian, sistem 7 hari latihan pula diperkenalkan pada tahun 1000 Masihi daripada orang-orang Islam. Sarjana astronomi Cina turut membuat pemetaan langit. Ini pula merupakan kalender lunar dan kalender lunisolar. Okey, yang sebelah tu sebenarnya kalender lunisolar, iaitu kalender yang ada sekali dengan solar, di mana kalender ni dia ada 4 kuarter dan 5 phases. Seterusnya adalah peralatan astronomi. Gambar tu adalah jam matahari. Okey, masa dinasti Han, jam matahari dicipta untuk mendapatkan masa yang lebih tepat. Mereka belajar tentang matahari, bulan dan bintang untuk memperoleh pengiraan sistem kalender yang betul. Mereka juga percaya mencipta beberapa peralatan astronomi seperti sfera bingkai yang digunakan untuk pengukuran. Kalau gnomo merupakan tiang pengukur bayang matahari yang boleh memberikan ukuran kecondongan matahari. Orang Cina mencapai kejayaan besar bila berjaya menghasilkan peta. Okey, seterusnya ialah dinasti Zhou pada kurun ke-11 hingga 3 sebelum Masihi. Orang Cina mampu menyediakan katalog bintang dan mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Antara sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna, tepat dan berterusan sepanjang lebih 2000 tahun. Sistem kalender Cina adalah satu sistem yang paling awal, maju dan tepat lain. Dinasti Tang pula pada tahun 618 hingga 907 Masihi dan Song pada tahun 960 hingga 1279 Masihi. Masyarakat Islam di China telah menggunakan metod pengiraan Arab iaitu Zi Li Shu dan kaedah 60 darjah Qiu Ji Li pada zaman Tang.
Ianya merupakan titik tolak penyelidikan Cina Muslim dalam bidang astronomi. Hui Hui Zin Zhu. Dalam bidang astronomi, orang Cina mempunyai 3 pandangan yang berlainan mengenai alam semesta, iaitu pandangan pertama ialah dikenali sebagai Kai Tian atau Gai Tain, iaitu mempercayai alam berbentuk kubah. Pandangan kedua pula menggambarkan alam berbentuk sfera, teori sfera samawi atau Hun Tian. Dan pandangan ketiga ialah teori angka raya kosong tak terhingga, teori Xuanye. Teori-teori ini memaparkan bahawa alam ini ada sambung. Okey, seterusnya dinasti Yuan. Binaan makmal kaji bintang terjadi semasa dinasti Yuan pada tahun 1272 Masihi. Okey, seterusnya dinasti Ming. Dinasti Ming bermula pada tahun 1620 Masihi. Pada zaman dinasti Ming, dalam tahun 1620 Masihi, semua pekerja makmal tersebut beragama Islam. Salah seorang tokoh utama dalam ilmu astronomi di China adalah Jamaluddin atau Jamaluddin dari Parsi, yang merupakan sarjana yang dipinjamkan oleh Parsi kepada kerajaan China. Beliau telah mencipta 7 alat astronomi serta telah menterjemahkan nama-nama bintang daripada bahasa Arab ke bahasa Cina. Alat-alat yang dicipta itu tetap alat lengkungan banyak, alat rata lengkungan, alat bermula langit, alat bumi, alat melihat cuaca, alat waktu dan alat curam lengkungan. Antara ahli astronomi yang tersohor di China, yang pertama ialah Jamaluddin. Beliau telah mencipta 7 peralatan astronomi, penyusunan kalender Cina, kalender 10,000 tahun atau Wan Nianli, dan menterjemah nama-nama bintang. Yang kedua ialah Yusuf Haji. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan kalender Islam dalam karyanya, iaitu Fu Lei Zi Hui. Dan seterusnya Bakhtiar Abdullah dan Masali. Mereka telah mengatur kalender Cina, mencipta kalender Cina dengan tambahan 7 hari dalam setiap pusingan 19 tahun dan menyesuaikan kiraan tahun Cina yang menggunakan pusingan matahari dan bulan. Okey, seterusnya adalah persamaan dan perbezaan kalender Cina dan takwim hijrah. Kalender Cina, perbezaan takwim hijrah. Perbezaan pertama adalah dari segi jenis. Kalau kalender Cina ni, dia mengikut lunisolar ataupun dikenali sebagai matahari dan bulan. Kalau takwim hijrah pula, dia ikut fasa-fasa bulan sahaja. Okey, lepas tu perbezaan dari segi perayaan. Kalau Cina ni, dia menandakan perayaan orang Cina tradisi seperti Tahun Baru Cina, perayaan Duan Wu dan perayaan Kuih Bulan, ataupun yang dikenali semua tu adalah perayaan bangsa. Maknanya bangsa Cina je yang meraihkan perayaan ni. Okey, kalau takwim hijrah ni, contoh macam sambutan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, tu kan perayaan agama. Jadi bila perayaan agama, semua manusia boleh merayakan. Semua manusia yang beragama Islam boleh merayakan hari perayaan tersebut. Okey, perbezaan ketiga adalah tujuan. Okey, tujuan kenapa kalender Cina ni diadakan. Satu, untuk memilih tarikh sesuai untuk melangsungkan perkahwinan atau merasmikan pembukaan bangunan baru. Tapi ada yang lain juga perbezaan dia, iaitu dia pun dikenali juga sebagai kalender pertanian. Okey, kalau takwim hijrah ni pula, apa fungsi dia adalah untuk menentukan hari kebesaran Islam. Okay, persamaan dia iaitu kedua-duanya menggunakan kitaran astronomi ataupun berdasarkan kitaran astronomi, iaitu astronomi. Apa kitaran astronomi itu? Iaitu putaran bumi, iaitu sehari, orbit bumi matahari setahun, dan orbit bulan di sekitar bumi, iaitu sebulan. Okey, faham kat sini? Okey. Seterusnya persamaan dia adalah pengiraan hari serta bulan yang tidak menentu dalam setahun.
kesimpulannya, takwim yang disusun oleh Jamaluddin telah digunakan oleh pemerintah China dan dijadikan takwim rasmi kerajaan sejak tahun 1265 Masihi hingga tahun 1281 Masihi. Kalender Cina hanya digunakan untuk menentukan perayaan sahaja pada zaman ini. Itulah yang saya cakap tadi. Lepas tu yang sekali dinasti Ming merupakan zaman kegemilangan Islam.